Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah malam ni kita akan sambung bacaan hadis-hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan oleh Jakim muka jilid yang ketiga. InsyaAllah pagi besok kuliah duha di bawah sana pukul 9.30 kita akan baca Riyadhus Shalihin juga jilid yang ke-6. Malam ni jilid yang ketiga. Pagi besok jilid yang ke-6. Sebab hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ni dia terlalu banyak. Oleh sebab itu kita akan baca juga pada pagi besok Riyadhus Shalihin tapi jilid lain. Jilid yang ke-6 insya-Allah. Dan malam ni kita akan baca sambung bacaan kita pada masa-masa yang lalu, iaitu dalam jilid yang ketiga insya-Allah. Sebelum itu saya nak mengajak tuan-tuan, mari sama-sama dulu kita baca satu zikir yang diajak oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan ikut semua, perempuan sekali. Allahumma fatiras samawati wal ardi. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Kali lagi. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Kali lagi. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah.
أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. Al-Imam An-Nawawi sebut zikir ni dalam kitabnya Al-Azkar, muka surat 81, hadis yang ke-193. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna." Ya Rasulullah, ajarlah kepada saya berapa kalimah doa yang saya akan baca. Kalimah-kalimah itu idza asbahtu, apabila saya berada di waktu pagi, wa idza amsaitu, dan apabila saya berada di waktu petang. Qala, maka Nabi pun bersabda kepada Abu Bakar, qul, baca doa ni Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabb kulli syai'in wa malikah أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar baca doa tu. Kemudian Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Qulha idza asbahta." Abu Bakar, kamu baca doa ini, zikir ni ketika kamu berada waktu pagi, wa idza amsaita, dan ketika kamu berada di waktu petang, wa idza akhadta matja'aka, dan ketika kamu nak tidur waktu malam. Abu Bakar dia sebut kat Nabi dia nak baca 2 kali sehari, pagi dengan petang. Tapi setelah Nabi ajak, Nabi suruh baca 3 kali sehari, iaitu pagi, petang, dan juga ketika nak tidur malam. Jadi tuan-tuan, jadikanlah amalan ni amalan kita. Bacalah secara 3 kali. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Baik, nah hadis hasan lagi sahih kata Imam Tirmizi. Baik tuan-tuan, insya-Allah kalau saya tak lupa, kita akan tulislah doa ni, zikir ni untuk kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Baik, kita pergi kepada hadis kita yang malam ni. Yang kita hari itu kita baca hadis yang ke-80. Hari ini kita nak start baca dalam jilid yang ketiga ini, hadis yang ke-81. Wa an Ibrahim bin Abdul Rahman ibn Auf anna Abdul Rahman bin Auf utiya bi ta'amin wa kana sha'iman faqala qutila Mas'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairum minni falam wajad lahu ma yukaffanu bihi illa burdatun in ghuttiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in ghuttiya biha rijlahu badat ra'suhu summa busita lana minad dunya ma busit aw qala u'tina minad dunya ma u'tina qad khashina
an takuna hasanatuna ujjilat lana summa ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am. Ini cerita sahabat-sahabat Nabi dulu. Mereka melihat kemewahan dunia ini adalah sebagai satu nikmat sementara yang diberi oleh Allah. Yang mereka fokus ialah kebahagiaan akhirat. Yang mereka fokus ialah kesempurnaan kebahagiaan di akhirat kelak. Sebab itu Al-Imam Nawawi bawa mai satu cerita, iaitu cerita Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi. Cerita ini diceritakan oleh anaknya sendiri yang bernama Ibrahim. Ibrahim ni cerita kisah ayah dia dulu. Ini para sahabat Nabi. Abdul Rahman bin Auf ini seorang sahabat Nabi yang cukup banyak buat kebajikan dengan wang ringgit dia. Dia seorang yang kaya, tapi kekayaan dia itu dia gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat, bukan untuk dunia. Ni Abdul Rahman bin Auf. Allah, kalau kita baca sejarah dia, banyak yang dia bersedekah dengan harta dia. Dan dia di antara 10 orang sahabat, antaranya 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Nabi sebut, kamu semua ni akan menjadi ahli syurga di akhirat kelak. Tak mati lagi Nabi habaq dah. Mereka ahli syurga, al-mubashsyirin bil jannah, antaranya Abdul Rahman bin Auf. Dia dilahirkan mengikut sejarah selepas daripada peristiwa tahun gajah. Tahu peristiwa tahun gajah? Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Dia ni dilahirkan 10 tahun lepas tu. Artinya dia muda pada Nabi 10 tahun. Abdul Rahman bin Auf ni. Tahun gajah ni seorang ketua tentera negeri Habasyah yang duduk di Yaman bawa mai gajah untuk nak runtuhkan Kaabah. Akhirnya Allah hantar burung, namanya burung ababil. Dia bawa batu dan letak batu tu atas gajah-gajah ni, mampu habis. Tu cerita tahun gajah. Dia ni dilahirkan 10 tahun lepas peristiwa Allah musnahkan tentera Abraha yang bergajah tu. Tahun itulah Nabi dilahirkan. Dia muda pada Nabi 10 tahun. Akhirnya dia mati tahun 32 Hijrah. Setelah Nabi mati tahun 10, dia wafat, dia mati tahun 32, artinya 23 tahun selepas Nabi wafat dia pula mati, meninggal dunia. 22 tahun. Dan jasadnya dikebumikan di Kubur Baqi'. Kalau kita pergi ke Mekah Madinah, ziarah Kubur Baqi', di situ adalah kubur Abdul Rahman bin Auf ini. Orang yang senang, tetapi mari kita baca cerita dia. Anak dia cerita. Dia senang pun, senang bukan untuk dunia. Dia selalu menangis untuk
dia menangis mengenangkan nasib nanti ketika mati menghadap Allah di akhirat kelak. Kata anak dia, utiya bi ta'amin. Suatu hari ada orang bawa makanan nak bagi kat dia, kepada Abdul Rahman bin Auf. Sedangkan dia hari itu dia berpuasa. Tak makanlah makanan tu. Kemudian dia cerita, dia kata, alhamdulillah sekarang ni Allah bagi kita senang. Dulu ada seorang sahabat Nabi nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni dia duduk di Mekah. Mus'ab bin Umair, Allah, dia duduk di Mekah. Kemudian dia berhijrah ke Madinah. Kata Abdul Rahman, Mus'ab bin Umair tu sebenarnya dia lebih baik pada aku. Aku ni kalau nak banding dengan dia, dia lebih baik pada aku. Wa huwa khairum minni. Tetapi sayangnya dia susah. Ketika dia mati sebagai ahli mati di dalam peperangan Uhud, sebagai seorang yang syahid, tu kalau kita pergi ziarah maqam syuhada di Uhud, adalah Mus'ab duduk situ sekali dengan Sayyidina Hamzah. Kata Abdul Rahman, sedihnya dia susah berbanding dengan kita lah ni, kita senang. Dia susah, dia mati. Apabila nak dikapankan mayat dia, tidak ada kain kapan. Yang ada burdah. Yang ada iaitu kain selimut dia. Cerita kata, apabila mak dia hambat daripada rumah, tak bagi duduk di rumah sebab dia menjadi pengikut kepada Nabi Muhammad, sedangkan dia orang kaya, mak dia kaya, ayah dia kaya, mati tinggal harta kat mak dia. Kemudian dia seorang saja anak. Tapi apabila dia beriman dengan Nabi di Mekah, dia duduk dengan Nabi, mak dia tak bagi segala kekayaan-kekayaan dia. Akhirnya dia sempat bawa kain selimut selai. Dengan kain selimut itulah dia hijrah ke Madinah. Apabila dia mati pada tahun 3 hijrah, iaitu perang Uhud, orang nak kapan mayat dia, tak ada kain. Kata Abdul Rahman, aku tengok sedih, kecuali yang ada kain selimut dia. Kata Abdul Rahman, idza ghuttiya biha rijlahu badat ra'suhu. Kain selimut dia ni pun pendek, tak cukup. Apabila ditarik untuk tutup sebelah kepala dia, keluar kaki dia. Kain selimut ni, kain selimut dia bawa dulu ketika dia hijrah, dulu dia bawa. Susah, tutup kepala, keluar kaki. Allah. Wa idza ghuttiya biha rijla bada ra'suhu. Apabila ditarik pula untuk tutup kaki, keluar kepala dia. Kain kapan tu tak cukup panjang. Kata Abdullah bin Abbas, kami pun tak tahu lagu mana, pergi cerita kat Nabi, ya Rasulullah, lagu mana nak buat ni, kawan kita ni
Nak kapan pun tak cukup kain. Tarik buh cukup belah kepala, keluar kaki. Tarik nak buh belah kaki, keluar kepala. Nabi kata, tarik bubuh sebelah kepala dia, keluar kaki, ambil sejenis rumput izkhir. Rumput izkhir ni dia ada taruk-taruk. Ambil rumput izkhir ni, balut kapan kaki dia dengan rumput izkhir. Sahabat pun ambil kain tutup belah kepala, kaki kapan. Ni sahabat-sahabat Nabi susah. Kata Abdul Rahman bin Auf ni, dia tu baik pada aku, tapi aku tengok kisah dia, masa kapan dia tu sedih, susah. Dia kata, summa busita lana minad dunya ma busit. Tapi alhamdulillah, la Allah bagi kekayaan kat kita. Bukan main senang kita lah ni. Allah, u'tina minad dunya ma u'tina. Dan Allah beri kepada kita nikmat dunia apa yang sudah Allah beri. Kita senang ni kalau nak berbanding dengan dia tu, dia cukup susah, tetapi aku nak abang kat hampa, dia lebih baik pada aku. Ni tawaduknya Abdul Rahman bin Auf. Dia kaya lagu mana pun, dia tak sombong. Baik tak baik bukan kerana duit ringgit bagi dia. Baik tak baik apabila orang tu dia kedudukannya lebih tinggi dan lebih dekat dengan Allah. Itulah kebaikan dia. Dia mati syahid. Mai kita lah ni senang, Allah bagi kepada kita. Qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kata Abdul Rahman bin Auf, aku takutlah, takut segala kebajikan yang kita buat di dunia ni, Allah balas dah di dunia ni. Kita buat kebajikan sikit, Allah bagi senang. Kita lah ni menyaga pun senang, apa semua duit ringgit banyak. Aku takut, kata Abdul Rahman, kut Allah balas kebajikan yang kita buat ni, Allah balas di dunia. Di akhirat tak ada apa. Itu yang aku takut. Kemudian dia cakap-cakap begitu, anak dia kata, dia menangis, dia teriak. Ayah dia teriak hatta tarakat ta'am. Dia tinggal makanan, dia tak makan. Nak ceritanya, mereka lebih banyak ingatkan akhirat daripada ingatkan dunia. Sebab itu Imam Nawawi bawa mai hadis ni cerita dalam bab kelebihan menangis kerana takut kepada Allah dan rindu kepada Allah. Ni Abdul Rahman ni, walaupun dia sudah diberitahu oleh Nabi sebagai salah seorang daripada ahli syurga yang akan masuk syurga, tak mati lagi Nabi bagi tahu dah. Tetapi apabila dia mengenang tentang nikmat yang Allah beri di dunia ini, barangkali Allah dah balas, tak balas dah di akhirat, dia menangis. Lepas tu dia kenang pula Sayyidina Mus'ab bin Umair yang susah dulu, tapi dia lebih baik pada aku, katanya. Dia mati dalam perang Uhud. Dia dikapan dengan kain selimut dia, ditarik sebelah kepala, keluar sebelah kaki, tarik kaki, keluar kepala. Akhirnya Nabi suruh kapan, cukupkan kain itu sebelah kepalanya dan kakinya, kamu kapanlah dia dengan rumput izkhir. Tuan-tuan, ini sahabat-sahabat Nabi. Daripada Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf, ni anak dia cerita, bahwasa Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu telah dibawakan makanan kepadanya sedangkan ia berpuasa. Lalu ia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh di dalam peperangan Uhud, sedangkan dia lebih baik daripada aku. Tu tawaduknya dia. Walaupun dia kaya, walaupun dia kata Mus'ab lebih baik pada dia. Tidak ada suatu untuk mengapankannya, nak kapan dia tu tak ada, kecuali
sehelai burdah. Apabila ditutupi kepala, nampak kakinya. Tarik belah kepala, kaki keluar. Dan apabila ditutup kaki, nampak kepalanya. Sedangkan dalam hadis dia cerita, dia bertanya Nabi, Nabi kata, kapanlah dengan rumput izkhir sebelah kaki dia. Kata Abdul Rahman, tu dia Mus'ab bin Umair. Sedangkan kita lah ni diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Ataupun dia berkata, kita diberi rezeki di dunia sebagaimana yang kita terima ini. Kata dia, depa dulu susah. Sungguhnya kita takut kebaikan kita disegerakan di dunia. Mana hak kita buat baik ni, Allah bayar dah di dunia ni. Akhirat pergi tak ada apa. Kemudian Abdul Rahman bin Auf pun menangis sehingga meninggalkan makanan tersebut. Dia tak makanlah. Nak ceritanya, mereka ingatkan akhirat, ingatkan mati, dan segala kekayaan mereka buat adalah untuk akhirat, dan mereka takut kesenangan di dunia itu sebagai balasan Allah, dan di akhirat kelak tidak ada lagi balasan yang Allah akan beri. Itu dia takut yang menangis itu. Umat Islam disuruh supaya menggunakan segala nikmat dunia dengan sebanyak-banyaknya sebagai bekalan di akhirat. Saya sebut hadis hari itu kan, ada Nabi sebut, laisa min malika illa ma akalta fa afnaita. Bukan harta kamu kecuali yang kamu makan, tapi yang kamu makan itu akan habis. Au labista, bukanlah harta kamu itu melainkan yang kamu pakai, beli pakaian pakai. Fa ablaita, akhirnya dia akan lusuh, dia akan jadi buruk. Dua, hak makan habis, hak pakai jadi buruk. Au tasaddaqta, yang tiga, harta yang kamu bersedekah buat kebajikan. Fa abqaita, itulah yang akan kekal untuk kamu di hari akhirat kelak. Hak makan habis di dunia, hak pakai pun habis di dunia, hak bersedekah itulah yang akan kekal di akhirat kelak. Sebab itu mereka banyak buat kebajikan. Ni yang dia kata kepada kita ni. Sebagai bekalan di akhirat, umat Islam disuruh supaya menggunakan segala nikmat dunia dengan sebaik-baiknya sebagai bekalan di akhirat. Umat Islam dilarang menggunakan nikmat di dunia untuk tujuan yang dilarang oleh syarak, kerana ditakuti menangis di akhirat kelak. Ada nikmat dunia, guna nikmat dunia tu kepada benda yang Allah larang. Akhirnya di akhirat akan menangislah, menyesal. Ketiga, dalam menikmati rezeki pemberian Allah, naklah ingat kepada orang yang memerlukan bantuan, kerana dengan pemberian seorang itu dia anggap bersyukur kepada Allah. Apabila Allah bagi rezeki kat kita, kita panggil dia, bagi kepada dia, akhirnya itu maknanya kita dah syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pagi tadi lebih kurang pukul 8 saya keluar dari rumah. Saya balik-balik masuk jalan rumah saya.
Saya tengok seorang pakcik tu, dia memang duduk kampung tu, naik gerek susah, dia duduk seorang-seorang dia. Naik gerek susah. Saya tengok-tengok, kesian lah pakcik ni. Kita naik kereta, dia naik gerek kayu. Tua pula tu. Panggil dia. Saya beri kata, ni nak pergi mana ni? Nak pergi minum Ustaz. Dia kata, tu. Allah, nak pergi minum ya. Mai nak bagi duit sikit. Dia pun ambil, bagilah duit kat dia sikit. Kesian tengok, susah. Dia duduk seorang, isteri dah tak ada, anak-anak pun duduk di lain, duduk seorang. Dia kata anak ajak dia pergi duduk dengan dia, pasal tak mau. Dia duduk sini. Nah ambil duit sikit, pergi makan lah. Lepas tu tak apalah, kita jumpa pula. Kalau saya ada duit, saya bagi pula. Bagilah kat dia RM40. Dia pun, terima kasih banyaklah, naik gerek pergi. Orang susah, dia seronok lah dia dapat. Kalau bagi kat orang kaya, RM40. Dia tahu dia kata 40 bagi 400 tak apa lah. Orang susah 40 pun dia terima lah, dia pegang, dia cium juga. Cium duit tu. Syukur, alhamdulillah, terima kasih banyaklah, dia kata. Mudah-mudahan Allah terima. Tuan-tuan, ni nak katanya, ni dia nak sebut ni. Nah, dalam menikmati rezeki pemberian Allah, naklah ingat pada orang memerlukan bantuan, kerana dengan pemberian seorang itu dia anggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan para sahabat dan tawaduknya mereka. Tawaduk itu merendah diri, walaupun kaya dia tak sombong, dia tawaduk. Tawaduk lawan dia takabur. Takabur tu sombong, ego. Tawaduk ni rendah diri. Kelebihan para sahabat dan tawaduk mereka, di mana setiap orang daripada mereka merasakan bahawa dialah orang yang paling rendah kedudukannya. Ni Abdul Rahman bin Auf ni Nabi sebut dah dia ahli syurga, tapi dia kata Mus'ab bin Umair lebih baik pada aku. Tawaduknya dia. Sedangkan Abdul Rahman bin Auf adalah di antara sahabat yang digembirakan dengan syurga. Nabi bagi tahu dah kat dia, kamu ahli syurga Abdul Rahman. Kerana itu dia lebih baik daripada Mus'ab. Tapi dia kata Mus'ab lebih baik pada dia. Lebih-lebih lagi kekayaannya digunakan untuk manfaat umat Islam. Tapi dia tetap tawaduk dan dia kata Mus'ab tu lebih baik pada aku, sebab dia mati syahid. Dia mati sampai nak kapan pun tak ada kain. Kita Allah bagi senang. Itu Abdul Rahman bin Auf. Allah. Kalau pergi ke Madinah, pergilah ziarah kubur Baqi'. Di situ dia duduklah di kubur Baqi' tu. Walaupun kita tak tahu tang mana, tapi di kubur Baqi' lah kubur dia. Di kubur Baqi' tu ada Sayyidina Uthman di situ. Di kubur Baqi' tu ada Imam Malik rahimahullah di situ. Imam Syafi'i di Mesir. Imam Malik di Baqi', mazhab Maliki. Banyak lagi sahabat-sahabat lain yang ada ni. Sayyidina Aisyah di Baqi'. Mus'ab bin Umair tadi di Uhud. Dia tempat
syuhada Uhud, sama Sayyidina Hamzah dan sebagainya. Ini tempat-tempat yang dibawa kita menziarahilah. Baik, hadis yang kedua, wa an Abi Umamah Sadi bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين الله قطرة من دموع الله قطرة من دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى وأما الأسران فأسر في سبيل الله تعالى وأسر في فريضة من فرائض الله تعالى. Ini satu hadis lagi Nabi sabda, tidak ada sesuatu yang paling Allah suka daripada kita selaku hamba ini melainkan dua titis dan dua kesan. Yang ni paling Allah suka. Dua benda yang menitik jatuh Allah suka, dan dua kesan yang Allah suka. Tak boleh lawan, hak lain tak boleh lawan dah. Dua titik yang Allah suka, pertama sekali Allah, titisan air mata kerana takut pada Allah. Duduk saja dia ingat Allah, ingat mati, ingat tu, menitis air mata. Air mata hak menitis kerana takut ke Allah, itulah yang paling mahal di sisi Allah. Itu satu titik. Yang titik yang kedua, titisan darah yang menitis ketika kita berperang fisabilillah. Dua titis ni yang paling Allah suka. Satu, titisan air mata kerana takut pada Allah. Yang kedua, titisan darah kerana dia berperang fisabilillah. Dan dua kesan yang paling Allah suka, iaitu kesan dengan sebab kita berperang fisabilillah. Kesan luka ke, kesan kena tikam ke, kesan kena panah ke. Kesan tu cukup mahal di sisi Allah. Yang kedua, kesan daripada kita melakukan ibadat benda fardu. Contoh, kita ambil wudu, muka kita basah, tangan kita basah, telinga kita basah, kaki kita basah. Kesan tu cukup mahal di sisi Allah. Sebab itu kalau ambil wuduk jangan duduk lap makan tolak. Sebab mahal kesan tu. Kesan yang kita dapat melalui ibadat kita. Contoh, kita puasa Ramadan, tiba-tiba kita senak, puasa lagu senak, tak makan. Kesan tu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab kesan itu kesan daripada kita buat ibadat. Sebab itu Nabi kata, dua titisan yang cukup mahal di sisi Allah, tak boleh lawan dah. Satu, titisan darah kerana fisabilillah. Yang kedua, titisan air mata kerana takut pada Allah. Dua-dua menitis. Darah pun menitis, air mata pun menitis.
Ni dia teriak juga, tapi bukan kerana takut ke Allah. Dia teriak kerana takut kat bini. Kat bini dia meluat dah, dia kata nak balik duduk rumah ayah pula. Dia pun teriak bukan main. Lencun kain tolong. Hak tu tak terpakai. Takut kerana Allah. Ingatkan mati, ingatkan akhirat, ingat itu, ingat ini. Allah. Ingat aku nak duduk dalam padang mahsyar, aku nak duduk dalam barzakh apa semua. Ayat mata tu cukup mahal tuan-tuan. Yang kedua, titisan darah kerana kita mati syahid ke perang fisabilillah. Itu dua titis. Yang kedua lagi, dua kesan. Satu kesan daripada perang fisabilillah, yang kedua kesan kerana kita melakukan ibadat. Daripada Abu Umamah Sadi bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak ada suatu perkara yang lebih disukai Allah selain daripada dua titisan dan dua kesan, yaitu titisan air mata kerana takut kepada Allah, dan titisan darah yang mengalir di dalam peperangan fisabilillah. Hak ni yang paling mahal. Titisan air mata, titisan darah. Adapun kesan itu ialah bekas luka pada sabilillah, kesan luka, dan bekas mengerjakan perkara yang diperlukan oleh Allah. Kesan yang kita dapat setelah kita buat benar-benar fardu. Kita semayang ke, kesan itu mahal di sisi Allah. Orang Islam hendaklah melakukan perkara-perkara yang boleh mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kebajikan mudah dilakukan, tetapi bukanlah setiap yang dilakukan itu mendapat pahala daripada Allah. Oleh itu, hendaklah perbuatan-perbuatan kebajikan disertakan dengan hati yang ikhlas kerana Allah dan kerana mencari keredaannya. Berjihad untuk menegakkan agama Allah, menangis kerana takut kepada siksaannya, dan mengerjakan perintah-perintah Allah dengan bersungguh-sungguh serta jujur adalah di antara perkara yang disukai Allah serta digalakkan bagi orang Islam melakukannya. Keempat, kelebihan menangis kerana takutkan Allah. Kerana takisan itu tanda iman yang tulen. Itu kita baca dah hadis. Apabila Nabi dia sakit, dia nak suruhlah Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Kemudian Sayyidina Aisyah kata, "Ya Rasulullah, suruhlah orang lain, Umar kah? Ayah saya dia tak boleh. Kalau dia jadi imam sekejap lagi, dia baca Quran dia akan teriak." Itu Sayyidina Abu Bakar, dia banyak menangis kerana Allah. Kalau dia teriak, lagu mana makmum belakang tu nak dengar bacaan dia. Kalau dia baca Quran aja dia mesti menangis. Nabi suruh Abu Bakar juga. Ni depa menangis kerana Allah lah, banyak depa. Kelebihan menangis kerana takutkan Allah. Kerana tangisan itu tanda iman yang tulen. Kelebihan jihad dan kecederaan di jalan Allah yang meninggalkan parut, itu pun lebih.
Allah. Sayyidina Khalid ibn al-Walid, dia duk minta sekali dia keluar, tiap-tiap kali dia keluar perang, dia duk minta nak mati sebagai syahid di medan peperangan. Tapi akhirnya tak sampai hajat dia mati di atas tikar juga. Sebab itu apabila dia duduk mati di atas tikar sakit, dia menangis. Dia kata, sesungguhnya aku sudah menghadiri medan perjuangan ni lebih dari 100 kali. Tidak ada ma fi batani shibrun illa fihi ta'natu rumhin. Tidak ada di badan aku ni kecuali semua ada bekas. Bekas kena tikam, bekas kena panah, bekas kena pedang, kena. Dan aku minta supaya aku mati, akhirnya aku tak dapat, dan Allah hajat aku nak mati medan perang tak dapat, akhirnya aku mati di atas tikar maut juga. Dia menangis. Tapi di badan dia parut saja kesan dia keluar berperang dengan Nabi SAW setelah dia masuk Islam. Ini Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Penuh badan dia itu dengan parut-parut. Parut ni cukup mahal lah. Sebab kesan daripada dia berperang pada sabilillah. Tapi dia menangis kerana dia nak mati sebagai syahid di medan peperangan, tak dapat. Sunat meninggalkan kesan ibadat. Ini disebut seperti membiarkan kesan wuduk tanpa dikeringkan dengan tola atau sebagainya. Kita biar sembahyang tu, biar kesan wuduk tu ada di anggota kita sampai dia kering sendiri, jangan dipinduk lap. Sebab apa? Sebab kesan wuduk kita itu cukup mahal di sisi Allah. Sebab kesan itu kesan ibadat. Sayyidina Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Azkar dia, para ulama walaupun tidak ada hadis, tapi para ulama duk buat apabila mereka basuh anggota-anggota wudu, mereka baca doa wudu. Walaupun Imam Nawawi kata tidak ada hadis yang menyatakan, tapi dia adalah amalan para ulama salaf. Apabila mereka basuh muka, mereka baca doa, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Ya Allah, Engkau putihkan muka aku, Engkau cahayakan muka aku di hari muka-muka orang beriman bercahaya dan putih semua di akhirat kelak. Kita basuh muka, kita minta supaya muka kita jadi putih, jadi bersih. Sebab Allah cerita dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari itu muka-muka orang beriman ni bersih, cantik, putih, bercahaya, dan muka-muka orang kafir hitam gelegam. Sebab itu masa kita basuh muka ambil wudu, para ulama dulu mereka minta doa, ya Allah, jadikanlah muka aku ni bersih di hari bersihnya muka orang-orang beriman di akhirat kelak. Masa basuh tangan sebelah kanan, para ulama baca doa. Walaupun kata Imam Nawawi tidak ada hadis, tapi ini amalan para ulama. Basuh tangan kanan, dia baca Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah suratan amalan aku ni sebelah tangan kanan. Orang yang beriman dia dapat suratan amalan sebelah kanan. Tapi orang jahat, orang kafir, orang yang berdosa dapat suratan amalan sebelah kiri. Kalau dapat suratan amalan sebelah kanan itu tanda ahli syurga. Kalau dapat sebelah kiri itu tanda ahli neraka. Sebab itu kata Imam Nawawi, para ulama dulu apabila dia basuh tangan kanan dia,
dia minta Allah bagi suratan amalan belah kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Apabila dia basuh tangan belah kiri, dia baca pula wala tu'tini kitabi bishimali. Janganlah engkau beri suratan amalan aku ni sebelah kiri. Tuan-tuan. Masa dia sapu kepala, dia akan baca doa para ulama dulu. Allahumma nawwir sya'ri wa bashari. Ya Allah, engkau berilah cahaya kepada rambutku dan kulit-kulitku. Masa dia sapu telinga, dia akan baca doa. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, engkau jadikanlah aku ini orang yang dengar cakap dan ikut hak baik. Ni, kita duk sapu telinga ni. Masa basuh kaki, kata Imam Nawawi, para ulama doa, ya Allah, Allahumma sabbit qadamayya 'ala as-sirat yawma tazillul aqdam. Ya Allah, engkau tetapkanlah kaki aku di atas titian siratul mustaqim pada hari tergelincirnya kaki-kaki orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita minta masa basuh kaki, kaki kita akan tetap masa kita duduk naik ke atas titian sirat. Ni doa-doa kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar dia yang dibaca oleh para ulama salaf, walaupun ianya tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi, tak apa, boleh kita buat amal. Mana tuan-tuan? Tak elokkah masa kita basuh muka minta Allah jadikan muka kita ni bersih cahaya? Sebab itulah muka ahli syurga. Masa kita basuh tangan, kita minta Allah Subhanahu wa taala bagi suratan amalan belah kanan. Basuh tangan kiri, minta Allah jangan bagi suratan amalan sebelah kiri. Masa kita sapu kepala, minta Allah beri cahaya kepada rambut kita, kepada kulit kita. Masa kita basuh telinga, kita minta Allah bagi telinga kita ni dengar benda-benda baik. Dan apabila kita basuh kaki, kita minta Allah tetapkan kaki kita ketika meniti di atas titian sirat. Sebab itu kata Syekh kita ni, kesan-kesan yang kita ambil daripada wuduk kita tu jangan duduk lap. Biar duduk di anggota kita, sebab kesan-kesan itu Allah suka. Wa fil babi ahaditsu katsiratun. Kata Syekh kita ni, Imam Nawawi kata, dalam bab ni banyak lagi hadis. Minha hadisul Irbat bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarifat minhal uyun. Antaranya kata Sariyah, Irbat bin Sariyah, dia kata Nabi pernah beri nasihat kepada kami, nasihat yang cukup berkesan sampai hati kami merasa takut dan menitis air mata daripada mata kami. Itu Nabi bagi nasihat kat kami. Nasihat Nabi cukup berkesan, kata Irbat bin Sariyah. Itu di antara hadis-hadis yang menceritakan bahawa apa dia, kelebihan menangis kerana takutkan Allah. Waqad sabaqa fi al-bab an-nahy 'anil bid'ah, dan bab al-buka fi khasyatillah terdapat banyak hadis-hadis, antaranya hadis Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu, katanya kami dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu nasihat yang menyebabkan hati merasa takut dan dapat menitiskan air mata. Hadis ini telah diterangkan dalam bab melarang daripada melakukan bid'ah. Habislah bab ni. Al-Imam Nawawi bagi kepada kita banyak hadis-hadis cerita tentang kelebihannya kita menangis kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dia akan mai pula hadis tentang
kelebihan kita ini tak gilakan dunia, dan kelebihan kita ini banyak kita hidup secara sederhana. InsyaAllah dia akan wakmai kepada kita hadis ini sebanyak 33 hadis lagi dalam bab ini. InsyaAllah kita akan baca pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekat itulah dulu malam ni agaknya hadis kita yang berakhir dengan hadis menceritakan tentang para sahabat dulu. Banyak mereka menangis kerana takutkan Allah, dan Nabi SAW menyebut dalam hadis kita baca, 2 titisan yang cukup mahal harganya di sisi Allah, dan 2 kesan yang cukup mahal harganya di sisi Allah. Titisan pertama, titisan air mata kerana takutkan Allah. Titisan yang kedua, titisan darah kerana berperang fisabilillah. 2 kesan. Kesan yang pertama, kesan daripada perang sabilillah, dan kesan yang kedua, kesan daripada kita mengerjakan sesuatu benda yang fardu. Sebagai contohnya, kesan daripada wudu, kesan daripada berpuasa dan sebagainya. Itu semua adalah cukup mahal dan cukup disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takat tu dululah, saya rasa insya-Allah kita akan sambung hadis-hadis lain pada masa-masa yang akan datang bagi menceritakan tentang kelebihan-kelebihan apabila kita hidup di dunia ini. Kita jadikan hidup kita itu sebagai landasan untuk kita mendapat kebahagiaan di akhirat. Jangan kita menjadi manusia yang gilakan dunia, mabuk dengan dunia, mencari dunia tak habis-habis, sedangkan kita Allah bagi nikmat dunia kita tidak lakukan dan kita tidak buat dengan nikmat itu untuk mendapat kebahagiaan kita di akhirat. Ini hadis yang akan Imam Nawawi paparkan kepada kita dalam bab-bab yang berikutnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pagi besok jam 9.30 di bawah dalam kuliah duha kita, dan kita akan baca hadis-hadis pula di dalam kitab ni juga, tapi jilid yang ke-6 insya-Allah. Sekian dulu aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.